Nama Syukri. Soalan kepada Dr. Zulfaqar. Selain ISIS, doktor antara orang yang menyatakan menjaga akidah tu adalah objektif pertama. Kerana ini bagus, makasih pertama itu adalah menjaga adin seperti ajaran-ajaran kerajaan langit dan sebagainya. Soalan saya, jika seorang India itu daripada Islam keluar menjadi Kristian dan undang-undang dikenakan, adakah masih bagus, masih relevan akta ini? Memperkasakan syariah. Dia Islam keluar jadi Kristian. India macam kes Murti, kes saya kata India tadi, seorang India. Seorang India Muslim. Silakan, India Muslim. Sebab kita kena faham kalau konteks Malaysia ni Melayu tu Islam. Satu saya kata sebab kes macam Dr. Mujahid bawa adalah Murti, nyonya daripada Negeri Sembilan. Sebab tu saya tanya soalan. Okey. Bismillah, nama saya Mirul. Saya nak tanya soalan kepada Dr. Marzuki. Kalau kita tengok salah satu masalah yang besar yang berlaku dalam negara kita sekarang ni, keruntuhan institusi rumah tangga kan. Kalau kita tengok statistik dalam negara kita, basically setiap 15 minit akan berlaku satu kes perceraian. Jadi sejauh mana penguatkuasaan Mahkamah Syariah yang Akta 355 tu boleh memainkan peranan yang penting untuk mengatasi masalah perceraian dalam kalangan komuniti Melayu Muslim? Satu. Soalan kepada siapa tadi? Soalan kepada siapa? Dr. Zul. Okey. Boleh tanya lagi tak? Okey, teruskan. Okey. Yang kedua, saya nak tanya soalan kepada Dr. Mujahid. Maafkan saya kalau saya cakap pasal benda yang agak sensitif. Dalam satu hadis, Nabi cakap telah binasa kaum sebelum kamu kerana hukuman itu dikenakan kepada golongan bangsawan, golongan rakyat, tapi golongan bangsawan tak kena. Kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya aku akan potong tangannya. Soalan sayanya, maaf lah kalau saya nak cakap tapi kalau kita tengok especially kerabat diraja kan, memang tak ada siapa yang berani sentuh. Maaf lah, sorry to say lah, kat parlimen pun saya tengok tak ada ahli parlimen yang berani bangkit untuk mempersoalkan ataupun mengaudit apa yang para sultan ni dia buat setiap bulan. Okay kan. Jadi apa soalan? Jadi soalan sayanya, sejauh manakah kalau stand amanah, kalau boleh ditingkatkan lagi penguatkuasaan Mahkamah Syariah tu, sejauh manakah boleh tertegaknya prinsip makosid syariah, iaitu salah satunya adalah keadilan. Wallahu alam. Okey. Ya, Dr. Maria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak bertanya soalan mudah je. Tujuan kita, di antara tujuan pindaan rang undang-undang dibuat adalah untuk meningkatkan hukuman ni, sebut Dr. Zul dah berapa 30 tahun ya. Nah, saya nak tanya, adakah lebih mudah ya kalau sekiranya pindaan ini tidak mengubah apa-apa, tidak ada 2A ya, seperti lama, hanya diubah hukumannya sahaja. Misalnya hingga ke tahap maksimum berapa denda, penjara dan sebat itu. Jadi dengan itu jelas dan tidak ada polemik, kerana di situ kita betul-betul memberi satu kuasa kepada Mahkamah Syariah untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat dan setimpal dengan kesalahan jenayah syariah ini. Ya, I think it would have been much easier. Kerana 2A itu seperti hukuman tu, kalau saya bacakan balik dia punya tu, hukuman dia dia membuka apa? Open ended sikit. Open ended dalam menjalankan undang-undang jenayah
di bawah Seksyen 2, Mahkamah Syariah berhak menjatuhkan hukuman yang dibenarkan oleh undang-undang syariah, which is takzir. Dan kalau kita tengok takzir, kalau dia adalah apa-apa hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kalau dalam hukuman syariah, dia boleh misalnya, kalau dia kata sesiapa yang tidak pergi sembahyang solat Jumaat, masuk dalam van jenayah, arak dalam satu pekan atau satu ni, dia masih takzir. Ataupun siapa tak tutup aurat, boleh dicukur kepalanya misalnya. Ya, sedangkan dalam penal code, dalam undang-undang ini, dia hanya ada 3, iaitu penjara, denda, sebat dan mungkin now ada community services. Ya, itu soalan saya. Kedua ialah kalau saya tak faham yang buat undang-undang enactment syariah Kelantan ini, jelas bahawa jenayah di bawah persekutuan, ya, seperti mencuri, membunuh, tidak boleh dilaksanakan oleh pihak negeri. Sedangkan di dalam enactment ini ada sarikah, ada bunuh, ada qisas dan sebagainya. So jadi kedudukan di segi perlembagaan bagaimana? Wallahualam. Okay, soalan tu paling wajar ditanya kepada antara Dr. Zul dengan Prof Syam lah. Okey. Dia ada second round lah. Okey. Soalan jawab untuk soalan daripada penonton. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara Syukri. So isu yang ditanya tu berdasarkan kes Murti dan kes Nyonya Tahir, dia punya background lain. Sebab dalam kes Murti dan Nyonya Tahir ialah menentukan status agamanya. Sama ada dia mati tu dia beragama Islam atau dia bukan agama Islam. Dia berbeza dengan orang yang dah confirm Islam, kemudian baru dia isu murtad. Tapi dalam Murti ni kita tak tahu sebab dia punya status dia tu. Jadi Mahkamah Syariah akan menentukan status sama ada dia tu masih mati tu Muslim atau tak. Sama juga Nyonya Tahir, sebab nama je Nyonya Tahir, tapi sepanjang kehidupan dia tak pernah amal Islam pun. Jadi mahkamah nak menentukan status masa dia mati tu, adakah dia masih Islam atau bukan Islam. Adapun isu murtad, kita kena ingat bahawa enactment yang sedia ada sekarang pun tak semua negeri ada peruntukan tentang murtad. Kemudian kita ada cadangan yang lain. Kita kalau ada negeri pun kita cadang supaya ada kes orang Islam keluar Islam, kita charge bahawa cubaan untuk murtad. Kalau kita charge dia bahawa tuduhan murtad, kalau kita kata dia murtad, maknanya tak ada bidang kuasa. Sebab Mahkamah Syariah hanya punya bidang kuasa jenayah kata orang Islam. Kalau kita kata murtad, maknanya dia bukan Islam lah. So kita kata cubaan untuk murtad. Cubaan. Jadi dengan tambah bidang kuasa ni, itu kita cah dia bawah ajaran sesat lain. Kalau nak cah, kita cah dia bawah ajaran sesat. Sebab sama je kat sekarang ni 3, 5, 6. You cah bawah apa pun, Nabi ke, Tuhan ke, Dajjal ke, apa ke, 3, 5, 6. Faham tak? Maksimum. Itu yang saya kata ni, kita sokong RUU 355 ni kalau nak tambah bidang kuasa Mahkamah Syariah. Sebab kes-kes akidah ni terlalu boleh dipermainkan 3, 5, 6 saja. Tak takut pun sampai boleh mengaku Tuhan. Sedangkan isu akidah ni isu yang lebih besar. Kalau tengok maqasid dia nombor 1 untuk menjaga ad-din. Itu faham. Okey. Jadi begitulah jawapan saya. Saya ambil sikit soalan Dr. Maria tadi sebelum saya pass kepada Dr. Syam. Bila dibawa rang undang-undang tu, cadangan daripada Marang ataupun di kerajaan sekalipun, memang kita terkejut sikit. Sebab saya kata sebelum tu kita expect penambahan berbentuk tadrish. Kita nak dia butiran bahawa daripada 356 tu naik, daripada 3 sebatan tu naik 20 sebatan, daripada 6 penjara tu jadi 3 tahun penjara tu jadi 6 tahun penjara, daripada 5,000 tu jadi 50,000. Kita duk jangka macam tu, kami-kami yang dah lama ni duk sangka begitu. Tapi bila dibawa dalam bentuk limitless, dia itu yang jadi terkejut tu, dan terkejut dan tak faham. Apa hukuman yang ada? Jadi apa mahkamah ada? Saya buat apa mahkamah syariah ada? Apa ada? Melainkan hukum mati je lah. Senang jawapan dia. Jadi isu itu, itulah yang akan parlimen, ahli-ahli yang berhormat akan bahaskan. Kita bagi ruang dia bahas. Cuma peruntukan yang luas itu bagus, sebab lepas ni tak payah pindah dah. Kecuali hukum mati je. Jadi tugas itu kita transfer pada Dewan Undangan Negeri. Dewan Undangan Negeri lah yang akan perincikan sama ada you nak buat 100 sebatan terus, ataupun 50 sebatan, ataupun Sarawak kata apa, dah tanya balik kami nak kurangkan lagi pun boleh.
Sekarang 356, tiba-tiba Sarawak geram. Nampak sibuk nak tinggal, aku nak kurangkan. Boleh, tak ada masalah. Dewan Undangan Negeri punya kuasa apa? Faham tak ni? Kita dah sibuk nak bertingkatkan, tiba-tiba Sarawak, contohlah. Sarawak tu kali ni kami nak action sikit lah, nak kurangkan balik. 356 jadi 123. Apa ada muka? Tak ada masalah. Itu kuasa eksekutif Dewan Undangan Negeri. Biar dia nak buat kedai biar sikit. Geram sangat, apa balah tak habis-habis balah, aku buat lain pada muka. Boleh juga kalau nak buat macam tu lah. Cuma saya kata ada kebaikan open supaya lepas tu you all bahas kat parlimen. Kalau masih nak kekalkan wording open, apa nama tadi? Open, ayat apa nak guna tadi? Terbuka tadi. Open-ended blank check macam tu, kecuali hukuman mati, masih terserlah pada Dewan Undangan Negeri. Dewan Undangan Negeri yang kena pilih. Sebab state matter Dewan Undangan Negeri. Dewan Undangan Negeri lah akan limitkan nanti. So you all limitkan lah, tak ada masalah. Ini kuasa induk. Induk bagi kuasa, tapi balik kat negeri boleh. Jadi yang keduanya, takzir botak kepala seperti yang Saidina Omar buat, yang Melayu pula bawa van jenazah, itu pun memang takzir. Cuma oleh kerana takzir kita mesti ada peruntukan. Dalam enactment kesalahan negeri-negeri kena ada peruntukan jenis-jenis kesalahan. Kami baru bincang pakai tadi dalam bengkel. Saya baru datang daripada bengkel Jakim. Kita nak perkenalkan satu lagi bentuk kesalahan, iaitu kesalahan apa ni yang servis tu panggil apa? Community service. Sekarang tak ada, kalau kita kena ada. Sebab benda tu tak ada, boleh cabar. Jadi kita nak masukkan community service ke apa satu lagi dia panggil ada term tadi. Para kita perkasakan, kita nak tambah satu lagi kesalahan bond khidmat nasihat, counselling itu. So kita kena ada. Itu kata Dewan Undangan Negeri yang akan perkasakan. Tapi bila open boleh masuklah. Tapi kalau tak masuk, boleh cabar. Sekarang ni Dewan Undangan Negeri akan masukkan semua. Jadi tak boleh cabarlah. Itu saja. Okey, terima kasih Dr. Zul. Soalan dari Amirul tadi kepada Dr. Zudi tentang masalah rumah tangga yang banyak ni, bagaimanakah RUU ni akan membantu menangani isu keruntuhan rumah tangga yang agak teruk sekarang ni? Silakan Dr. Terima kasih kepada saudara yang bertanya dan juga kepada saudara moderator. Sebelum tu saya ingin menyentuh beberapa perkara yang perlu untuk mendapat penjelasan, iaitu tentang adakah roadmap, adakah pembentangan RUU 355 ini mempunyai agenda political mileage. Saya ingin sebut bahawa PAS berjuang untuk memperkenalkan dan juga mendaulatkan hukum syariah ini sewaktu hukum syariah ini tidak popular, waktu orang tak pandang pun hukum syariah, waktu secularism menjadi lebih dominan. Waktu tu kalau kami bercakap tentang hukum syariah pun, mendaulatkan hukum syariah pun sebenarnya tak dapat mileage, bahkan mendapat negative impact. Tetapi kita bercakap atas asas tanggungjawab. Tanggungjawab kewajipan, iaitulah kita memperkenalkan dan kita berdakwah berkaitan dengan kebaikan hukum tersebut. Itu perkara pertama yang saya lihat perlu kepada kita mentuluskan hati kita berkaitan dengan rang undang-undang 355 ini. Kemudian yang kedua, tentang persoalan consultation. Ini saya memang setuju sebagaimana yang disebut oleh Dr. Mujahid tadi. Kerana pelaksanaan Islam ini, sebagaimana yang saya sebut dalam konteks PAS, kita mengutamakan dakwah, menjelaskan tentang kebaikan, bukan kita apologetic, bukan kita takut escapism daripada menjelaskan tentang kebaikan Islam. Bila diserang Islam ini, maka kami jelaskan kebaikan. Cuma beberapa situasi kondusif perlu diambil dalam kita melakukan consultation, terutama dalam masyarakat bukan Islam. Yang pertamanya, jangan jadikan rang undang-undang ini dan juga termasuk hudud sebagai punching bag. Setiap pihak daripada parti kerajaan ataupun parti pembangkang menggunakan rang undang-undang ini untuk mendapatkan mileage politik mereka, siapa yang paling kuat menentang Islam, dan menjadikan ia sebagai punching bag. Saya rasa itu satu perkara yang tidak
menyediakan suasana kondusif kepada kita melakukan consultation dan negotiation berkaitan dengan rang undang-undang 355 ini dan syariah. Yang keduanya, jangan kita menghantui, jadikan rang undang-undang ini sebagai hantu, demonization. Kita jadikan ini sebagai hantu, menakutkan golongan bukan Islam tentang perkara yang sebenarnya tidak patut takut. Jangan jadikan ini sebagai hantu. Sebab itu, kalau kita berbincang secara baik, saya yakin, saya pernah sebut dalam beberapa tempat bahawa pertembungan di antara sekular dengan Islam ini sudah sepatutnya berakhir. Walaupun dalam banyak pertembungan, sebab saya lihat dalam perlembagaan DAP ini menekankan sekular. Dalam banyak pertembungan di antara sekular dengan Islam ini, yang paling tertekan, yang dibunuh, yang masuk penjara, yang digantung sebagainya adalah Islam. Golongan Islam. Jadi kita bertahan, kita bersabar. Sekarang ini zaman di mana kita sepatutnya mencari titik temu. Termasuk dengan sekular. Cari titik pertemuan. Negara Perancis, negara yang kuat mempertahankan sekular. Tetapi negara Perancis sekarang sudah ditembusi dengan pelaksanaan keuangan dan perbankan Islam. Ini suatu bentuk dialog yang baik, consultation yang baik, walaupun mereka pertahankan sekular. Negara Turki, negara yang paling sekular dalam kalangan masyarakat Islam. Tetapi perbankan Islam, kalau kita pergi, sudah menembusi Turki. Ini suatu negotiation. Sepatutnya pertembungan di antara sekular dengan Islam ini sudah berakhir. Kita mencari titik temu dengan berdialog. Dan ini lebih mendatangkan manfaat. Mendatangkan manfaat kepada kita. Saya sokong itu supaya kita kurangkan ketegangan. Tidak perlu kita mengambil referendum, memorandum 1 juta masyarakat bukan Islam yang tak tahu apa tentang rang undang-undang ini, tetapi dipertakutkan dengan apa yang kita cuba bawa. Lebih baik mereka panggil kami ataupun kami panggil mereka, kita berdialog, berbincang. Kalau mungkin dikatakan kami masih takut, kita cari ruang-ruang lain. Sebab peruntukan yang ada dalam parlimen ini, apa yang disebut tadi tentang nak pindah teknikal dan sebagainya, itu boleh dibincangkan dalam bacaan kali kedua. Bacaan yang cuba dibawa oleh ahli parlimen Marang, Presiden PAS ini, hanyalah bacaan untuk diusulkan kepada kerajaan supaya meminda. Bukan apa yang ada itu akan menjadi rang undang-undang. Selepas bacaan kali kedua, selepas bacaan kali pertama, dibawa untuk bacaan kali kedua, ketika itulah akan berlakunya di mana kerajaan sendiri berperanan. Kerajaan akan bawa perkara ini. Dan rang undang-undang persendirian ini bukan kali pertama. Bukan kali pertama. Ada orang kata, kenapa tiba-tiba naik? Kenapa tiba-tiba rang undang-undang ini diketengahkan? Apa parameter? Adakah agenda politik sebaliknya? Rang undang-undang ini bukan kali pertama. Pernah ada rang undang-undang persendirian yang dibawa oleh Tengku Razali tahun 87 berkaitan dengan ROS, tetapi tidak berjaya untuk dibawa untuk bacaan kali kedua. Saya nampak itu proses yang kita ambil. PAS tidak pernah mengambil sikap untuk melangkaui proses itu. Kalau ditakdirkan rang undang-undang bulan Oktober ataupun mungkin akan datang ini tidak diluluskan, kami terus berdakwah. Saya lebih suka untuk berdakwah ni, ruang untuk dapat pahala lebih banyak. Kalau dah dilaksanakan, mungkin peluang, bukan peluang kita, peluang ahli undang-undang pula buat. Jadi tak ada batasan. Yang penting kepada kita ialah proses consultation dan negotiation itu mesti berterusan. Okey Doktor, soalan Amirul tadi dan tentang rumah soalan tangga. yang ditanya kepada saya tentang masalah rumah tangga ini, memang ia tidak ada kaitan langsung dengan rang undang-undang 355. Kerana rang undang 355 ini berkaitan dengan bidang kuasa jenayah. Cuma saya ingin sebut bahawa dalam kita menyelesaikan masalah yang disebut sebagai Islam rahmat ini, ialah dalam Islam itu ada ramuannya. Ramuan Islam. Kalau kita nak buat sesuatu makanan yang sedap, ada ramuan dia. Sebab itu salah satu ramuannya ialah jenayah. Rang undang-undang jenayah. Salah satu ramuannya berkaitan dengan umpamanya berkaitan dengan undang-undang kekeluargaan, ataupun persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hijab, mengawal pergaulan lelaki perempuan dan sebagainya. Itu adalah ramuan-ramuan untuk kita melahirkan sebuah masyarakat yang harmoni. Kalau kita ingin
menyatakan bahawa hanya dengan melaksanakan mengambil satu ingredient, satu ramuan sahaja untuk menyelesaikan semua perkara, saya rasa tidak. Saya pun mengaku bahawa hudud ini tidak menyelesaikan semua perkara tanpa ada ramuan yang lain. Bila ada ramuan yang lain, insya-Allah kita akan selesaikan semua perkara. Tidak ada manusia yang saya rasa, saya percaya mahukan kehidupan kita susah, mahukan darurat, mahukan penderitaan. Kita semua adalah mereka yang inginkan kepada keharmonian, kesejahteraan, rahmat daripada Allah. Maka kita cari jalan dengan kita menggunakan ramuan-ramuan yang Islam telah sediakan. Al-Quran telah sebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah tunjukkan. Kita cari itu supaya ia akan memberi kebaikan kepada masyarakat Islam dan juga kepada masyarakat bukan Islam. Terima kasih. Terima kasih Dr. Zudi. Soalan kepada Dr. Mujahid tadi tentang keadilan pelaksanaan undang-undang Islam ni kepada bangsawan, kepada rakyat biasa. Bagaimana Dr. Mujahid melihat perkara ini? Sudah pastinya, sebab daripada awal saya menyatakan pelaksanaan yang kita namakan sebagai syariah paling-paling asas yang nak dicapai dalam setiap pelaksanaan itu ialah al-adlu, iaitu keadilan, justice. Bagaimana satu justice dapat dilaksanakan kalau ada favorism, kelompok tertentu tak kena, yang bukan kelompok tertentu kena. Dan itu jelas hadis yang telah dipetik itu. Ini juga yang dilihat model Brunei. Kita lihat model Brunei yang kata mereka melaksanakan hudud. Tapi saya tak tahu, ini saya minta ahli akademik memberikan satu pencerahan. Adakah saya dipahamkan ada satu clause dalam undang-undang hudud ni tidak boleh dikenakan kepada keluarga Raja Brunei. So benda ini totally a misrepresentation of justice in Islam. Yang ini yang kita maksudkan tadi. Ataukah kalau saya nak pergi lebih detail dalam konteks piayawan tatbiq jenayah syariah ini, jinai, kanun jinai, ialah kalau kita pergi lebih mendalam dari sudut falsafahnya. Orang itu mencuri, soalan dia kenapa dia mencuri, perlu diberikan pencerahan. Kalau dia mencuri kerana dia memerlukan hidup, keperluan hidup, dan keperluan hidup itu tidak dipenuhi hajatnya oleh kerajaan yang memerintah, maka orang yang dipotong tangan ketika itu kerana mencuri sudah berlaku tidak adil terhadap tindakan dia. Ini perkara yang kalau saya bukan ahli politik, saya ahli akademik macam profesor, macam doktor lah kan. Kalau saya lah, bagi saya piayawan ni semua tak boleh ni. Kalau perlu ditangguh-tangguh aja. Dalam maksud hudud tadi. Walaupun kita sembang ni bukan hudud, kita kata ini hanyalah untuk meningkatkan pengesan. Bermakna, kenapa kita tidak mendidik rakyat? Apakah hikmah di sebalik pensyariatan Allah Subhanahu wa taala itu? Bermakna, kalau seseorang itu dia mencuri di atas sebab kegagalan pemerintah memberikan dia makan dan minum, maka salahnya bukan kepada pencuri, tapi salahnya adalah kepada pemerintah. Ini masalah saya hadapi dalam proses negara kita ni dah teruk, 2.6 bilion yang belum dijawab lagi. Malaysian officer number one siapa dia, lepas tu 1 MDB yang korup negara kita. Tiba-tiba kita bercakap nak melaksanakan Islam. What are you talking about? Ini soalan dia. Itu saya tak dapat lari daripada nak melihat perkara ini. Saya setuju kalau cakap dari segi akademik semua tadi itu okay, fine. Itulah yang kita cuba baiki, itulah yang kita cuba hadapi. Tapi dalam konteks yang lebih besar, umat Islam mesti sampai kepada satu konsensus, mesti sampai kepada satu ijma'. Apa prioriti kita hari ini? Adakah prioriti kita untuk ada sebuah negara yang sejahtera, sebuah negara yang boleh bagi kesejahteraan kepada rakyatnya, ataukah negara kita ini kita biarkan negara ini rosak, tak apa, janji nak buat Islam kita buat sekali. Ini konsensus yang kita tak dapat. Ini yang kita tak dapat. Bila tak dapat konsensus ni, hura-hura lah. Sebab itu saya kata proses politik perlu. Tak
tak boleh lari daripada proses politik. Sebab itulah negara kita dibentuk, proses demokrasi berparlimen, semua itu lahir daripada proses ini. Dan saya juga tidak nafikan bahawa isu ini mungkin diambil kesempatan pihak-pihak tertentu. Yang paling kita sedih, nama Islam tu. Dan saya dengar Profesor tadi Syam Rayu sebut tentang jawatan kuasa teknikal, tentang isu-isu. Lagilah saya yakin bahawa benda dia ada masalah besar sebenarnya. Lagi-lagi saya yakin ni ada big problem here. Dan saya juga perlu memberikan satu perhatian bahawa usul marang itu sendiri, ya, kita belum tahu jaminan bahawa dia akan dibahaskan ataupun tidak. Jadi kalau dibahaskan, ya, akhirnya kerajaan yang akan pergi. Saya tahu mungkin ini hanya peringkat drafting, tapi sebagai seorang ahli legislator, drafting itulah yang penting. Kalau drafting itu pada awal dia open ended begitu, seharusnya pihak speaker yang tahu tentang drafting, dia dah tolak awal lah. Kalau sekadar nak bagi tahu ini draft saja, lepas tu kita bahas, saya kata this is not serious. This is not serious. Ini tidak serius. Why are we dragging the nation into this? Kenapa kita mengheret negara dalam soal ini? Kenapa kita tidak ajak rakyat, kerajaan yang korup, pemimpin yang curi duit rakyat, kita tumbangkan, kita ganti kerajaan yang bertanggungjawab kepada rakyat. Tiba-tiba mari isu, kita umat Islam kena bersatu untuk buat hudud. Inilah isunya yang saya tak dapat lari. Mungkin orang akademik akan marah saya, dia cakap politik. Tapi negara kita, budaya politik adalah sebahagian daripada perlembagaan negara kita. Tak ada perlembagaan yang tidak ada budaya politik, tidak ada proses politik dan sebagainya. Maka saya kalau tanya sebagai seorang ahli politik dan ahli legislator, saya menyatakan kesemuanya mesti diseimbangkan dengan meletakkan apa prioriti kita. Di mana kita nak letak ni dulu. Dan saya nak menegaskan daripada apa yang saya dah go on roadshow, saya dengar daripada pakar dan sebagainya, ya betul. Kalau orang tanya, ini hudud ke? Kalau orang bukan Islam tanya, ini hudud ke? Jawapan saya, ini bukan hudud. Sebab tak mungkin dia menjadi hudud kalau tidak lengkap dia punya proses dari segi jenayah-jenayah yang telah ditetapkan oleh syariah. Cuma yang timbul sekarang ialah mungkin kita menggunakan pendekatan ma la yudriku kulluhu la yutraku kulluhu. Apa yang tak dapat semua janganlah tinggal semua. Tapi saya juga mempertikaikan proses dia. Sebab itu juga saya ulang, membuat undang-undang penting, proses membuat undang-undang itu juga sama pentingnya. So ini isu-isu yang saya komen dan pandangan saya terhadap isu ini. Walaupun demikian, Parti Amanah Negara menggunakan kesempatan konsultasi yang saya bergembira kerana Dr. Zudi bersetuju dengan saya, bahawa inilah akhirnya akan bagi input kepada kami untuk kami membuat stand nanti kalau betul ada keputusan untuk menyokong ataupun tidak. Allahuakbar. Okey, terima kasih. Soalan Dr. Maria tadi agak teknikal. Soalan kenapa kita tak pindah section 2? Kenapa perlu tambah section 2A yang memberi open ended? Itu soalan pertama. Yang kedua, enactment Kelantan tu ada elemen kriminal. Kenapa? Adakah ini tak unconstitutional lah in a way? Sebab ada dalam penal code juga benda tu. Adakah berlaku pertentangan? Saya ingat tu soalan tu, Dr. Maria, ya? Okey, silakan Dr. Syam. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Saya fikir tentang jenis-jenis hukuman tadi Dr. Zul dah sentuh sikit. Saya bersetuju. Satu, saya bersetuju dengan doktor, memang is open, terlalu terbuka. Dan bagi saya perlu diperbaiki. Kalau nak tanya bagaimana nak memperbaiki, saya lebih suka jelaskan, sama dengan doktor, lebih jelaskan hukuman itu. Apakah jenis-jenis hukuman. Tetapi secara faham saya lah, ni yang saya faham, saya kata boleh tak letak potong tangan? Tak boleh, sebab duduk sana. Boleh tak crucifixion? Tak boleh, sebab duduk sebelah sana di persekutuan. Jadi kalau secara umum saya jawab, saya juga tidak gembira dengan draft ini.
tidak gembira dengan draft ini. Tetapi ada kebaikan dalam draft ini. Satu, dia menggunakan mahkamah syariah. Dia tidak kata mahkamah syariah yang ditubuhkan di negeri-negeri. Sebab yang ada pada sekarang yang kita sedang menerima pakai ini, ada boleh kontes lagi tentang pemakaiannya di mahkamah di wilayah-wilayah persekutuan. Sebab wilayah-wilayah persekutuan bukan negeri, agak teknikal. Itu saya ulang kembalilah, nanti adik-adik belum faham lagi yang tu kot. Ya, jadi saya nak tanya, ada masalah sebenarnya tapi orang tak kontes dalam court lagi. Jadi dari segi akademik ada beberapa persoalan. Dan saya lebih suka kalau dijelaskan sebagaimana yang dahululah. Saya setuju dengan doktor. Kalau pembicaraannya berapa, kalau ininya berapa kan. Tapi macam Dr. Zul cakap, dia ada pros and cons. Pros and cons. Tapi untuk memberi kefahaman dan menghilangkan kebimbangan dan ketakutan tu, kalau bimbang sampai ke menakutkan tu, dia kena jelaskan lah. Itu saya fikir kita perlu dialogkan lah isu itu. Kita dialogkan setakat mana kan. Tapi yang paling utama tentang pindaan ini yang saya katakan secara umum, dia tidaklah bercanggah dengan perlembagaan. Cuma dari segi kesediaan kerajaan nanti, menteri dia nak defend macam ni, habislah dia kena bombat kan. Jadi saya fikir menteri juga perlu ambil perhatian, kena pindah, kena lihat betul-betul. Kalau ikutkan yang saya dengar lah, ini hearsay ya, yang saya tidak terlibat secara langsung, antara perkara yang pejabat peguam negara tidak tidak teruskan dengan pindah itu ialah wordings, antara perkaranya. Baik, tentang jenayah syariah Kelantan, pindaan 2015, Februari 2015 ya. Saya setuju dengan doktor bahawa kesalahan curi, kisos itu tidak boleh sepatutnya dibuat. Tetapi kalau dah buat, kenapa tidak boleh? Satu, dia bercanggah dengan perlembagaan. Betul, dia di bawah bidang kuasa persekutuan. Kedua, hukuman-hukuman itu bercanggah dengan Akta 355. Jadi dua layer. Satu bercanggah dengan perlembagaan, dua bercanggah dengan Akta 355. Sebab tu jawatan kuasa teknikal pada asalnya menasihatkan Kelantan, jangan perkenal dulu, susah kita nanti. Tak apa, Kelantan nak juga. So kita angkat bendera putih, Kelantan buatlah. Tapi kalau tanya saya, ia bercanggah dengan perlembagaan. Tepat, dia bercanggah dengan perlembagaan. Tetapi dalam undang-undang perlembagaan kita tanya, dia tak sahkah? Ya, dia tidak sah. Setakat mana ia tidak sah? Maknanya the law will be void if dia akan bercanggah dengan perlembagaan setakat mana ia tidak sah saja, bukan semua yang tidak sah. Maknanya kalau section berkaitan curi tak sah, dia akan tak sah, yang tu yang tak sah. Tapi kalau dia tak ada date of enforcement, is quite premature kita nak question in the court. So jawapan saya agak jelas kan moderator, maknanya yang mana jelas, yang mana tidak bercanggah dengan perlembagaan, okey. Wallahu a'lam. Ya, doktor sangat amal dengan ilmu yang ada pada doktor. Terima kasih doktor. Kita buka pada second round soal jawab, silakan. Taufik. Soalan seterusnya. Taufik ni daripada tadi dah tangkat tangan. Silakan. Terima kasihlah kerana beri peluang. Saya lihat sudah 11.40 dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan ini saya tujukan khas untuk Dr. Zudi ya. Saya ini bukan ahli politik sangat pun, tapi saya harap soalan saya ini jangan dianggap politik ya. Sebagai orang tak tahu nak tanya. Selepas saya dengar Dr. Zudi kata kita dah tunggu perkara ni begitu amendment kepada akta ni ya selama 30 tahun. Tetapi selepas Marang membacakan di dalam parlimen, dia juga kata tidak mahu dibahaskan. Kenapakah benda yang begitu mustahak kepada umat Islam, kepada parti Islam dan kepada orang Islam tiba-tiba tak nak dibahaskan? Kenapa tidak dibahaskan? Dalam pendapat saya yang naif ni kan, pertama Marang dia tidak mahu membahaskan kepada saya ni jahat juga fikiran ni. Dia tidak bersedia untuk membahaskan. Kedua, kerajaan kata jangan bahaskan. Ketiga,
macam barang selalu cakap lah, ikut suka hati akulah. Itu yang anda mana satu tu? Itu anda yang kita dengar. Terima kasih. Jawapan Dr. Zuhdi nanti. Silakan terusnya. Atas. Okay, bismillah. Soalan saya kepada Dr. Mujahid Yusrawa dan Dr. Syam Rahayu. Adakah kezaliman boleh berlaku dalam pelaksanaan hudud? Sebab ada yang menganggap hudud ni sebagai hukum yang sakral, macam Dr. Mujahid Yusrawa cakap. Tapi dalam hal lain boleh berlaku juga saksi yang palsu, hakim yang rasuah dan salah guna kuasa. Wallahu a'lam. Okey. Seterusnya, bolehkah kezaliman berlaku dalam pelaksanaan hudud nanti ya? Seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Nama saya Wan. Saya nak tujukan soalan kepada Dr. Zuhdi mengenai bagaimanakah tahap sokongan bila PAS cuba untuk mengusulkan rang undang-undang hudud, kerana yang pertama benda ni persendirian, dan adakah dia hanya sekadar untuk menunjukkan yang PAS bersungguh-sungguh untuk melaksanakan hudud, tapi hasil daripada usul itu tidak diketahui kerana PAS bukan majoriti di parlimen, dan apakah dia punya consequences ataupun pengakhiran kepada usul ini? Adakah sekadar nak menunjukkan kepada orang ramai yang PAS cuba untuk membentangkan usul ini tanpa kelulusan kerana sokongan yang tidak cukup, kerana banyak pihak yang kurang setuju dengan perkara ini. Terima kasih. Okey, terima kasih. Lagi? Ada soalan lagi? Nampaknya semua masih boleh bertahan ya. Ini perbincangan penting walaupun dah 11 lebih. Last question. Sekejap, ni anda dah. Assalamualaikum, saya nak tanya pada Dr. Zuhdi. Ustaz Adi pernah mengeluarkan fatwa amanat hadi pada tahun 80-an lah. Saya nak tanya macam mana persediaan PAS dengan dakwahnya supaya Akta RUU 355 ni another amanat hadi yang memecahkan golongan bawahan. Perkara yang sama berlaku semula. Okey, habis ya? Banyak soalan kepada Dr. Zuhdi. Nama kita mulakan dengan Dr. Zuhdi. Silakan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bertanya. Berkaitan dengan kenapa tidak mahu dibahaskan, walaupun apa yang dikemukakan itu memang sebenarnya saya boleh sebut sebagai sangkaan jahat lah. Okay. Kita memberi ruang, mengapa tidak dibahaskan, tangguh sehingga sesi sidang yang lain supaya ada majlis-majlis seperti ini. Okay. Ada penerangan-penerangan yang boleh dibuat. Okay. Bukan tidak bersedia. Kalau kita buat terus bahas, nanti akan dipersoalkan, tidak bersedia dan sebagainya. Kita buat ni sebagai satu proses consultation untuk membenarkan supaya berlakunya negotiation, consultation di mana di semua pihak. Jadi kalau masa yang lapang itu diadakan dengan suasana yang harmoni, saya percaya masalah yang disebutkan yang kedua, tahap mana sokongan itu akan diperolehi. Okay. Masa ini kalau kita peruntukkan dengan cara yang baik, berbincang secara yang harmoni, mengenepikan elemen-elemen politik, saya yakin akan ada sokongan. Akan ada sokongan. Saya tidak menjangkakan hanya daripada 136 ataupun 137 ahli-ahli parlimen Islam, tetapi juga kita mengharapkan rakan-rakan yang bukan Islam sendiri boleh memberi sokongan itu. Okay? Itu yang kita benarkan suatu ruang masa yang panjang, supaya ianya bukan hanya dibahaskan oleh ahli parlimen, tetapi ada ruang bagi rakyat untuk membahaskan perkara tersebut. Okay? Kemudian yang kedua tentang tahap sokongan itu, saya telah jawab. Okay? Kemudian yang berkaitan dengan open-ended, iaitulah apa yang dibentangkan itu adalah limitless, sesuatu yang tidak mempunyai batasan.
Sebenarnya apa yang disebut itu iaitu berkaitan dengan apa-apa hukuman yang dijatuhkan dalam bidang kuasa akta ini adalah merujuk kepada syarak. Syarak ini ia bukan sesuatu yang open ended pada pandangan saya lah. Dia adalah sesuatu yang berkaitan dengan kebijaksanaan hakim. Alhamdulillah, hasil daripada UIA juga, saya percaya ramai dah ketua-ketua hakim syar'i di Malaysia ini yang juga mempunyai doktorat, PhD. Apa yang berlaku ini sebenarnya membuka ruang kepada hakim-hakim untuk berijtihad, untuk memberi ruang kepada mereka dengan berasaskan kepada kaedah-kaedah syarak. Dan sebagaimana disebut oleh Dr. Zulfaqar tadi, persoalan untuk melimitkan, untuk membataskan apa yang berlaku ini sebenarnya adalah dalam bidang kuasa dun. Okay? Dalam bidang kuasa dun. Ia berkaitan dengan perkara yang taknin, mengkanunkan. Dalam pelaksanaan hukum Islam ini, kita lihat 3 peringkat. Yang pertama, tatbiq, iaitulah kehendak kerajaan, kehendak rakyat untuk melaksanakan. Yang kedua, mengkanunkan. Yang ketiga, tasbit. Tasbit ini adalah kebijaksanaan hakim. Kita tidak boleh membataskan perkara ini supaya hakim ini tidak boleh membuat keputusan secara yang lebih luas. Saya nampak itulah dinamika yang ada kepada undang-undang Islam. Apa yang patut kita lihat ialah kita beri ruang kepada undang-undang Islam ini dilaksanakan. Pada waktu itu kita akan lihat betapa dinamiknya, betapa banyaknya pandangan-pandangan yang timbul untuk membaiki. Saya tak sebut Kanun Jenayah Syariah 2 Kelantan itu komplit, tetapi bila kita laksanakan, kita mula laksanakan, lakukan perkara itu, maka di situlah akan berlakunya pembaikian-pembaikian terhadap undang-undang yang ada. Okay? Menggunakan pandangan-pandangan mazhab yang pelbagai. Okay? Itu jawapan kepada open ended, walaupun tak ditanya kepada saya. Kemudian yang ketiga tentang prioriti negara. Sekarang ini kita nak mengatasi masalah rasuah ataupun 2.6 bilion ataupun 1 MDB, ataupun kita nak mengatasi masalah apa? Kita nak mendahulukan apa? Saya nak sebut begini. Persoalan rasuah yang ada dalam negara kita ini bukan persoalan individu, bukan persoalan batang tubuh sesiapa. Persoalan rasuah yang berlaku ini, salah guna kuasa yang berlaku ini adalah persoalan sistem yang ada. Sistem pemisahan kuasa kita yang sudah habis, yang sudah hancur. Sistem di mana kita memberi ruang yang besar kepada kuasa eksekutif, sehingga dia boleh melantik orang-orang yang ada hubungan ataupun yang boleh menyokong dia. Sistem yang memberikan rasuah, sistem di mana pemberi rasuah dan penerima rasuah ini boleh bebas. Ini sistem yang ada, bukan masalah individu. Sesiapa pun naik, termasuk di Pulau Pinang, walaupun tak mengaku, di Pulau Pinang sesiapa pun naik, kalau dia terlibat dengan sistem ini yang membuka ruang kepada ia melakukan kesalahan, maka dia akan berlaku. Sebab itu untuk merubah apa yang berlaku ini ialah merubah sistemnya, merubah budayanya. Perubahan sistem dan perubahan budaya ini tidak bertentangan dengan kita mengusahakan RUU 355. Saya percaya, saya sebut tadi, RUU 355 ini adalah sebahagian ramuan daripada kita membaiki sistem yang ada. Sebahagian ramuan daripada kita membaiki budaya masyarakat Islam yang sukakan kepada rasuah sehingga menjadi pandemik. Okay? Jadi tidak nampak bahawa dengan kita membincangkan RUU ini kita membelakangkan persoalan rasuah, tidak. Tetapi kita pergi kepada targetnya yang sebenar. Okay? Kalaulah Datuk Seri Najib jatuh sekalipun sekarang ini, naik orang lain, apakah mereka dijamin tidak akan melakukan perkara yang sama dengan sistem yang terbuka seperti ini, dengan barah rasuah yang begitu hebat sekarang? Jadi kita kena ubah ini, ubah sistem dan ubah budaya ini ada kaitan dengan ramuan perundangan Islam. Okay? Kemudian yang terakhir tentang amanat haji-haji, apakah akan berulang lagi? Ini saya ingin jawab panjang, tetapi mungkin masa tidak mengizinkan. Cuma saya nak sebut suasana yang berlaku sewaktu amanat ini dikemukakan berbeza dengan suasana yang berlaku sekarang. Itu perbezaan yang ketara. Kalaulah orang kata kenapa dahulu Tuan Guru Presiden PAS tidak boleh menerima perlembagaan kerana tafsirannya berbeza, suasananya berbeza. Ketika itu Islam dalam pasal 3 tidak ditakrifkan, tidak ditafsirkan sebagai Islam agama negara,
tetapi ditafsirkan sebagai Islam adalah ceremonial religion, dan tafsiran ini merupakan tafsiran yang paling kuat, paling dominan, sehingga Perdana Menteri sebelumnya dan beberapa ketua hakim negara telah menyatakan perkara ini sebagai suatu ceremonial religion. Tetapi apabila berlaku perubahan-perubahan ketara pada hari ini, perbezaan itu menyebabkan apa yang disebut sebelum ini tidak terpakai dalam konteks sekarang. Walaupun prinsipnya masih ada, tetapi perbezaan suasana itu menyebabkan kita perlu melihat apa yang diperkatakan itu mengikut zaman masing-masing. Itu yang saya boleh jawab. Terima kasih pengurusi. Okay, terima kasih kepada Dr. Zuhdi. Soalan khususnya kepada Dr. Mujahid dan Dr. Syam tentang kemungkinan kezaliman timbul lantaran pelaksanaan RUU 35 atau hudud ini, ya. Soalannya khusus kepada hudud. Silakan. Saya nak bagi yang lebih itu kepada Profesor, Doktor, sebab dia bidang akademik, dia mengajar orang. Saya cuma nak bawa satu hadis saya, iaitu Nabi SAW bersabda, idra'ul hudud bisyubha. Hudud itu tidak dilaksanakan, ditolak kerana adanya syubha. Syubha ni benda yang menimbulkan keraguan, dan benda menimbulkan keraguan sama ada pada bukti itu sendiri. Benda yang menimbulkan keraguan itu sama ada kepada hakim itu sendiri. Benda yang menimbulkan keraguan itu pada orang yang mendakwa itu sendiri. Itu semua termasuk dalam memelihara supaya tidak dikaitkan pelaksanaan syariah itu menampakkan kezaliman atau menunjukkan sikap tidak adil dan sebagainya. Lebih itu saya serah pada Profesor. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kalau kita lihat falsafah hudud, soalannya keyword ialah hudud dan kezaliman, ya. Jadi kalau kita lihat falsafah hudud sebenarnya untuk menjaga kelima-lima maqasid itu, kan? Kalau kita lihat dari awal, pertama murtad contoh, menjaga ad-din, kan? Jadi begitulah seterusnya. 5 maqasid itu, hukuman kesalahan-kesalahan dan hukuman hudud itu bertujuannya begitu. Dan pelaksanaannya. Jadi dalam pelaksanaan undang-undang ni dia ada 3 jenis undang-undang. Satu, undang-undang substantif, maknanya apakah yang dikatakan kesalahan itu. Kesalahannya mencuri, itu kesalahan. Itu kita panggil substantif. Cadang kelas lah pula, ya. Tapi yang keduanya prosedur. Bagaimana kita nak bawa orang yang kita katakan dia ni telah melakukan kesalahan. Bagaimana, siapa nak siasat, siapa nak tuduh, bagaimana dia siasat, bagaimana dia tuduh. Itu prosedur. Ketiganya ialah keterangan. Keterangan ni macam kalau Abi cakap tadi, udra'ul hudud bisubhah. Maknanya subhah tu ni bidang Dr. Zul. Subhah kecil macam mana pun dia tak boleh dikenakan hukuman hudud itu, tapi boleh dikenakan takzir. Maknanya turun sikit. Jadi pembuktiannya mudah sikit. Jadi kalau menurutkan ke semua prosedur ini, ke semua substantif prosedur dan keterangan ini, dia tidak akan mendatangkan kezaliman. Kerana hududlah undang-undang yang akan menjadi hak asasi. Hak asasi itu apa? Maqasid. Maqasid yang 5 itu adalah hak asasi asas. Kita panggil daruriyat, hajiyat, tahsiniyat. Itu hak asasi. Jadi hudud inilah yang menjaga hak asasi. Setinggi-tinggi dan sebaik-baik undang-undang menjaga hak asasi ialah undang-undang hudud. Tapi pelaksanaannya hendaklah menepati substantif, menepati prosedur, menepati keterangan-keterangan yang ada. Keterangan itu menjadi saksi untuk jadi, dia boleh bukti dengan 2 je. Satu kesaksian, 2nya ialah ikrar. Ikrar maknanya confession. Confession tu tak pengakuan. Pengakuan tu ada syarat-syarat dia banyak-banyak. Saksi ni pula sangat banyak syarat. Sangat banyak syaratnya. Ini nanti kuliah Dr. Zul 2 hari 2 malam boleh syarat saksi ni saja. Jadi begitulah maknanya kalau kita terima hukuman hudud itu, ia adalah sebaik-baik undang-undang untuk menjaga hak asasi manusia. Hak asasi manusia siapa? Mangsa dan juga penjenayah. Dia jaga kedua-duanya sekali. Ini antara aspek dalam matan dia lah, ya, menjaga kedua-dua. Yang keduanya, hudud ini kalau tidak dilaksanakan yang baik, dia akan nampak keburukannya. Inilah kan berlakunya kezaliman tu, yang kita bimbang dari segi penguasaan undang-undang ini kesemuanya. Saya fikir itu sajalah. Okey, terima kasih kepada Dr. Syam.